Daripada Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, "Inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islamil haya." Yang bermaksud, sesungguhnya bagi setiap agama itu ada akhlak. Akhlak Islam itu adalah malu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak sekalian? Alhamdulillah, semoga Ustazah doakan semua pelajar berada dalam keadaan yang sihat. Baiklah, bertepatan dengan hadis yang telah Ustazah bacakan tadi, kita akan mempelajari tentang tajuk yang berkaitan dengan malu. Mari kita teruskan pembelajaran kita. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini ialah daripada Pendidikan Islam tingkatan 2, Bidang Adab Islamiah, Malu Perisai Iman. Objektif pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari apakah dia maksud malu, dalil nakli berkenaan dengan malu, contoh sifat malu amalan Rasulullah SAW, sifat malu yang dituntut, sifat malu yang dilarang, hubungan sifat malu dengan iman, kepentingan sifat malu. Alhamdulillah, mari kita lihat maksud malu. Malu dari segi bahasa ialah kembali kepada perasaan fitrah dan rasa segan. Manakala dari segi istilah, berasa aib atau perasaan tidak selesa untuk melakukan sesuatu yang buruk kerana tidak mahu dihina. Subhanallah. Dalil nakli berkenaan dengan malu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat ke-25. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan sifat malu seorang wanita yang diminta oleh ayahnya menjemput Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa diminta untuk hadir ke rumah atas balasannya memberi minuman binatang ternakan mereka. Baiklah, maksud ayat ini, kemudian salah seorang perempuan dua beradik itu datang mendekati Musa dengan berjalan dalam keadaan tersipu-sipu malu sambil berkata, "Sebenarnya bapaku menjemputku untuk membalas budimu kerana memberi minum binatang ternakan kami." Surah Al-Qasas ayat ke-25. Begitulah indahnya sifat malu yang digambarkan di dalam Al-Quran. Dalil nakli berkaitan malu daripada Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila kamu tidak malu, maka buatlah apa-apa yang kamu suka." Contoh sifat malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan banyak ibadah kerana sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menjadi hamba yang bersyukur. Alhamdulillah. Sifat malu yang dituntut. Pertama, malu melakukan perkara maksiat dan yang haram. Contoh malu berjudi, mengumpat dan mengutuk rakan. Yang kedua, malu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala seperti tidak menunaikan solat fardu, makan di khalayak ramai pada siang bulan Ramadan. Yang ketiga, malu meninggalkan perkara sunat seperti tidak menunaikan solat sunat rawatib, tidak menderma ketika rakan ditimpa musibah. Yang keempat, malu melakukan perkara makruh seperti makan dengan tangan kiri, berbual kosong dan bercakap tidak sopan. Masya Allah, sifat malu yang dilarang. Antara sifat malu ialah malu belajar, malu melakukan perintah Allah dan malu melakukan kebaikan. Malu belajar, malu berada di hadapan kelas, malu membaca di khalayak ramai, malu ke majlis ilmu, malu bertanya guru,
dan malu mendampingi ulama. Manakala malu melakukan perintah Allah ialah malu menjadi imam, malu melakukan perintah Allah iaitu malu menjadi imam solat, malu berucap di hadapan khalayak, malu mengaku ibu yang tua dan miskin. Manakala malu melakukan kebaikan, malu bertanya, malu berada dalam majlis ilmu. Oleh itu, mari kita jauhi sifat malu sebegini. Hubungan sifat malu dengan iman. Orang yang beriman sentiasa malu untuk melakukan larangan Allah dan meninggalkan suruhannya. Daripada Abdullah ibnu Umar, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-haya'u minal iman." Malu itu sebahagian daripada iman. Berdasarkan hadis di atas, dapat difahami bahawa tahap iman seseorang berkait rapat dengan sifat malu. Malu yang dimaksudkan ialah malu yang menepati kehendak syarak dan membawa kepada kebaikan. Subhanallah. Kepentingan sifat malu. Kepentingan sifat malu yang pertama, malu melakukan maksiat kerana takut dan segan kepada Allah yang Maha Melihat. Yang kedua, benteng keimanan. Orang yang malu akan menjaga maruah diri daripada terjebak dengan gejala tidak bermoral. Yang ketiga, berlumba-lumba mentaati perintah Allah dan Rasul serta mengharapkan redha Allah. Yang keempat, sifat malu seorang menyerlahkan kecantikan akhlak dan kemuliaan insan. Dan yang terakhir, orang yang pemalu sentiasa terhindar daripada melakukan maksiat. Subhanallah. Info ilmu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, iman itu lebih 60 cabang dan malu sebahagian daripada cabang iman. Alhamdulillah, terima kasih kerana menonton. Semoga ia dapat memberi manfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.